Kadang-kadang speaker dia bagus, dibawanya lagu Romidi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. 2 hari, 3 hari dia baca lagu Romidi, makmum balik rumah baca style Romidi, makmum boleh tiru dah. Bila imam baca Romidi 3 malam, 4 malam tarawih, makmum duk dengar, makmum tadi balik ke rumah sembahyang malam dengan isteri dia jam 5 pagi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Isteri terkejut, ya Allah, macam baca imam semalam. 4, ya Allah, suami aku dah berubah, ya Allah. Menangis terus kat Zoom. Ya Allah, pilihan yang tepat, ya Allah. Habis 2 rakaat tahajud, dia kata pada isteri dia, Som, giliran kamu pula jadi imam, abang kat belakang. Astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan Allah berikan kesihatan kepada kita, diberikan taufik dan hidayah, dan panjang umur kita untuk sama-sama kita meraihkan Ramadan, menambahkan ibadat sepanjang Ramadan yang akan datang. 1 bulan yang kita nanti-nantikan. Walaupun di sebalik ada orang yang menganggap Ramadan ini menjadikan kita tak seronok. Ada yang kata nak makan sekarang, nanti tak boleh makan dah. Benci benar dengan Ramadan ni pun. Dia seolah-olah nak lari dari Ramadan. Engkau makan cepat-cepat, makan banyak-banyak, makanlah. Lagi 2 hari je boleh makan siang. Lepas ni puasa dia. Kenapa benci sangat dengan puasa? Macamlah puasa tu tak boleh makan langsung. Siang je tak boleh. Tak adanya kiamat dengan sebab puasa, tuan. Tak adanya mati dengan sebab puasa ni. Alah agak-agak lapar, buka je lah. Agak-agak sakit, tak tahan sangat, buka je puasa pun masalah. Tetapi ada orang yang cakap, makan, makan apa buat, nanti dia tak boleh makan. Engkau nak berjalan-jalan, nanti dah puasa tak boleh berjalan, tu dia. Engkau nak bercuti, nanti puasa dah tak larat, tu dia. Apa yang nak disalahkan Ramadan? Sepatutnya seronok dengan Ramadan, suka dengan Ramadan, sebab pahala berganda-ganda. Kebolehan untuk berbuat ibadat begitu banyak. Bulan ini bulan menambahkan ibadat. Bulan yang nak menjadikan kita masuk syurga. Sepatutnya seronok. Sebab Allah Ta'ala jadikan kita, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dia jadikan kita dan manusia jin ini untuk apa? Untuk beribadat kepada dia. Allah jadikan kita, Allah jadikan jin untuk beribadat pada Allah. Maka asal tujuan hidup kita ni nak buat ibadat. Inilah dia. Bukan nak buat benda lain, nak buat ibadat. Inilah dia, nama dia sebulan Ramadan. Buat ibadat. Buat banyak-banyak. Nanti bulan-bulan biasa, okey, maintain. Datang 1 bulan Ramadan, bulan ni dilipat gandakan. Itu makna dia Ramadan tadi ni, tuan-tuan. Supaya Allah ampunkan dosa kita. Supaya Allah naikkan darjat kita. Supaya pahala kita banyak. Sebab apa? Yang ni yang insya-Allah saya akan sentuh sedikit. Yang pertama, kalau kita main bola, kalau kita bersukan, kita nampak musuh depan kita. Tu pasukan lawan. Kita bersaing, kita nampak. Negeri Sembilan malam ni lawan JDT. Nampak tuan-tuan. Lee Chong Wei lawan Lindan. Nampak Lindan tu. Nampak. Hogan lawan Undertaker. Nampak. Tapi kita ni lawan siapa? Siapa musuh kita? Musuh kita kadang-kadang yang tak nampak. Nama dia apa? Jin. Nama dia syaitan. Nama dia apa? Nafsu. Nafsu, musuh tak nampak. Jin, setan, lagi musuh tak nampak. Kalau musuh nampak, senang kita lari, senang kita buat macam-macam strategi. Ni tak nampak. Dia memerlukan strategi dalaman, kekuatan dalaman yang kuat untuk mengawal nafsu kita. Untuk mengalahkan benteng daripada syaitan, bujukan syaitan.
Kerana yang menghalang kita menjadi baik ada 4. Ada 4 perkara yang menghalang kita menjadi baik, kata Imam Al-Ghazali. Pertama, dunia. Dunia yang menghalang kita jadi baik. Aku nak datang malam semalam ceramah Ustaz Kazim. Atau kenapa tak datang? Allah. Nampak tak? Aku berniaga, tak sempat lah. Banyak pula orang order kan. Banyak pula orang order, paksalah tolong isteri buat kari pap. Frozen. Itu tak dapat lah. Kena salam lah Ustaz Kazim. Tak sempat. Kerana apa? Dunia. Dunia menjadikan kita susah untuk sembahyang. Dunia menjadikan kita sembahyang kelam kabut. Dunia menjadikan kita sembahyang tak khusyuk. Tak khusyuk sebab apa? Sebab dunia. Allahu Akbar. Ini 20 minit aku sembahyang ni. Berapa ramai yang terlepas salam seluk. Dia kenduri kahwin. Pukul 2 pergi sembahyang Zuhur. Dia fikir dalam kepala otak dia. Setengah jam ni terlepas 100 orang. 100 kali 50. Allah. Tak khusyuk sembahyang. Duk teringat salam seluk. Ni nama dia dunia. Yang kedua, yang menghalang kita menjadi baik apa dia? Manusia. Nak ke mana, Mat? Aku nak ke masjid. Malam ni ada ceramah. Siapa? Ustaz Kazim. Cara dia ketawa pun kita tahu dah. Kalau aku jadi engkau, aku tak datang. Buat masa dengar ceramah dia. Asal, engkau tak nampak dia pakai songkok tu. Dulu dia pakai serban, aku percaya lagi. Sekarang pakai songkok, aku tak percaya dah. Kalau gitu aku pun dengan kau lah. Jom kita makan tom yam. Daripada nak niat dengar ceramah, sekarang tukar dengar tom yam. Manusia yang menghalang kita menjadi baik. Nombor 3, yang menghalang kita jadi baik apa? Nafsu. Ni dia. Yang tak nampak tadi. Yang keempat, yang menghalang kita jadi baik apa dia? Iblis. Syaitan. Baik, pertama. Maka untuk menghadapi musuh-musuh macam ini, dia memerlukan kekuatan dalaman yang sangat hebat. Sebulan masuk kursus. Nama dia kursus Ramadan. Sebulan duduk dalam madrasah. Nama dia Madrasah Ramadan. Sebulan dalam pusat latihan. Nama dia apa? Institut Latihan Ramadan. Di sini kita digasak. Di sini kita diasak. Di sini kita dihentak. Supaya keluar pada Ramadan, kau jadi kuat. Cuba tuan-tuan tengok orang jadi askar. Tu haji kita askar. Duduk dalam camp tu macam dalam camp. Supaya kau jadi kuat. Cuba tengok orang yang nak lawan bola sepak. Sebelum dia main bola sepak, dia mewakili Malaysia. Dia akan duduk dalam camp latihan. Sebulan duduk. Berenang, berlari, melompat, menanduk, menyepak. Sebab apa? Sebab nak lawan Korea Selatan. Malaysia nak lawan Korea Selatan kan. Agak-agak lepak. Den, bila lawan Korea? Besok. Kau buat apa? Tidur lah boy. Confirm 10-0 tuan. Dia memerlukan kekuatan. Pasal apa? Nak lawan. Kena ada strategi. Tiba-tiba nak lawan jin, nak lawan syaitan, nak mengalahkan nafsu, tak ada latihan. Selama tak ada latihan, memang confirm kalah dengan hawa nafsu sendiri. Jadi tuan-tuan, di dalam bulan Ramadan kita memang digasak. Siang jangan makan. Sabar. Siang jangan minum. Sabar. Bila nak bertahan, jangan cakap benda yang sia-sia. Jangan buat benda yang sia-sia. Jaga tenaga awak, jaga air liur awak, jaga pahala awak, jadi kuat. Malam kau ibadat. Digasak dengan sembahyang malam. Bermula daripada sunat tarawih sampailah sahur. Digasak bangun malam. Sebab tu dalam puasa ni tuan-tuan, yang kedua dia ada apa? Naharihi layalihi. Siangnya apa? Siangnya siyam. Layalihi, malamnya apa? Malamnya qiyam. Dua benda ni. Kalau orang tanya kita, Ramadan tu apa Ustaz? 2 yam. Elok isteri saya nama Kak Yam Ustaz. Itu Maryam.
Dengan faham macam tu kat Yam. Dua Yam. Apa dia? Siyam dan qiyam. Jadi malam ni dapat yang ni pun cukup dah. Abang dengar ceramah Ustaz Kazim tadi apa abang? Qiyam, siyam. Apa bang? Qiyam, puasa belah siang. Siyam, puasa belah siang. Qiyam, bangun semayang malam. Lepas tu dia kata apa lagi? Lepas tu abang duduk kat belakang, abang minum air sampai habis. Abang tak dengar dah ceramah kata dia. Lagipun dia orang bekalkan nasi. Abang tengok nasi itu sikit. Jemaah ramai. Daripada tak cukup, abang ambil siap-siap. Nampak tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah tuan. Yang datang penuh orang. Nasi pula, I say man. Habis-habis tu dia pergi balon dulu tuan-tuan. Dapat dua benda ni cukup lah. Siyam, puasa. Qiyam, bangun semayang malam. Siyam, puasa belah siang. Malam, bangun semayang malam. Nama dia qiyam. Kita tambah lagi yam yang ketiga. Tom yam. Buka puasa di kedai tom yam. Lepas tarawih tom yam. Akhirnya tak ada qiyam. Jadi tuan-tuan, kalau sebut puasa itu apa? Ramadan itu apa? Malamnya. Sebab itu Nabi ada sebut dalam hadis, man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Disebutkan siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, siapa yang bangun semayang malam, bangun untuk menghidupkan malam dengan penuh keimanan. Dua benda Nabi sebut, siam dan qiyam. Jadi kalau bulan Ramadan ni siang tidur, malam pun tidur, belum mencapai tahap puasa. Siang tidur, lepas sahur tidur. Oi, belum puasa sudah letih. Dia jaga 2:30 petang. Ya Allah, dah 2:30 Allah. Semayang zuhur bermenguap. Allah. Lepas habis semayang zuhur, dia tidur lagi lepas atas jadah. Dia bangun semayang asar 6:30 petang. Ya Allah, dah 6:30. Dia buka puasa 7:27. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, tak terasa langsung puasa. Masa berlalu begitu pantas. Imam Mahdi nak keluar agama. Apa kaitan Imam Mahdi nak keluar dengan kau tidur daripada subuh sampai ke maghrib? Kalau macam ni tak mencapai target puasa. Bayangkan tuan-tuan masuk kem latihan tidur. Oh what? Diminta kepada semua pelatih-pelatih, turun sekarang. Tengok Misbun Siddiq. Dia ajar budak-budak yang masuk kem badminton dia 5 pagi lari. 5 pagi, 4 pagi bangun dah. Tu Misbun Siddiq nak melatih Lee Chong Wei. Terjelai lidah tuan-tuan. Tuan-tuan yang di sini ramai majoriti askar. Nak jadi badan kuat, badan tegap, kuat semua. Baru hebat. Sebab tu askar mana ada menangis-menangis tanpa sebab. Berhenti kalau askar ni menangis kan. Ini pagi raya tugas dalam hutan. Saya ingat dulu berpuluh-puluh tahun dulu. Sekarang kita berada di dalam hutan dan prajurit kita sedang bertugas mengawal sempadan kita dan kita bersama dengan salah seorang anggota tentera kita yang sanggup berhari raya di dalam perbatasan. Apa khabar tuan? Baik, alhamdulillah. Apa perasaan tuan orang lain berhari raya, tuan menyambut hari raya di dalam hutan? Saya merasa bangga sebab ini adalah sumbangan kita dan bakti kita untuk negara, bangsa dan agama kita. Dan saya rasa bangga kami sebagai tentera, inilah pengorbanan kami. Dan inilah satu benda yang menjadikan kami bersemangat. Oh, dengar tu seronok tak? Kita naik bulu roma tu. Bagus kapten ni. Mai tanya hak bawah dia pula, apa perasaan kopral lah? Saya rasa sedih lah. Sudah tuan-tuan. Apa saya sedih pula? Teringat lemang. Lemang dia teringat tuan-tuan. Itu bukan askar tuan-tuan. Lembek macam tu tak mau dia. Yang ni kena buat John Cena aja sudah selesai masalah kau. Tuan-tuan yang saya muliakan, kita jadi kerah.
Nabi berperang, sahabat perang dalam bulan Ramadan selama jihad. Kita sekarang tuan-tuan, masjid kipas 2, aircon 8, masalah. Kapek ni tuan-tuan tenggelam hidung ni. Bukan dahi tenggelam, hidung ni duduk dalam tu. Apa masalah kita? Masjid baru semua cantik. Makanan tak payah masak, bazar Ramadan siang malam ada. Apa masalah kita yang dijadikan kita tak boleh puasa? Tuan-tuan, siam menjadikan kita ni apa? Puasa betul-betul sebelah siang. Malam tu pula kita bangun qiyam dengan solat tarawih. Bila solat tarawih, banyak je apa tuan-tuan? Dia banyak mendengar bacaan Al-Quran. Sebab itu Ramadan dipanggil bulan Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Tak boleh baca, kau dengar Quran. Tak boleh dengar Quran, kau datang semayang. Sayang, pergi cari pula masjid yang mana paling cepat habis. Masjid kita Imam Hafiz ke? Kita import Imam Hafiz. So apa? Yalah satu malam berapa apa? Yalah berapa juzuk satu malam? Hafiz satu malam satu juzuk. Berapa? Satu malam satu juzuk? Oh sudah. Dia tanya pula surau lain. Kau orang panggil Imam Hafiz ke? Kita pakai imam kita. Satu malam satu juzuk. Mana? Satu malam 2 surah. Apa? Inna a'tayna kul huwallah. Inna a'tayna kul huwallah. Tak apalah aku datang sinilah. Rakaat pertama inna a'tayna, rakaat kedua kul huwallah. Pukul 9:20 dah habis. Dengan bangga balik ke rumah makan laksa. Abang dah habis? Bas kita cepat. Nampak tu? Ingat ke dia habis cepat semayang di masjid, balik rumah nak baca Quran? Tak, mentera darah laksa tuan. La ilaha illallah. Daripada engkau makan, baik kau semayang. Ustaz ni pekak ke apa? Imam kita baca satu juzuk satu malam. Saya tak larat nak berdiri. Saya kait gaut. Kalau gitu semayang atas kerusi. Simple. Semayang atas kerusi. Tengok abang kita semayang atas kerusi. Relax. Tak apa. Semayang. Cuba jangan bangga lah. Allahu Akbar. Mesti letih berdiri kan? Astaghfirullahalazim. Busuknya hati perut. Simple. Sebab itu semayang kita tak payah kelang kabut. Nama pun tarawih. Semayang rehat-rehat. Yang jadi penat sebab kelang kabut. Rehat, nama dia tarawih. Allahu Akbar. Kadang-kadang laju sangat, makmum tak terkejar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malik. Nak ke mana bang? Rupanya rumah depan tu je. Amin. Makmum baru nak start. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Udah rukuk tuan. Qul huwallah dia bagi 2. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu akbar, la ilaha illallah. Rakaat kedua lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuan-tuan janganlah jadi macam yang negara lain. Tarawih 20 rakaat 7 minit. Boleh mati tuan. Kena sakit jantung. Yang pasal stand pula tergelincir stand dia tu. Terkeluar balik tau. Punya laju dia baca Fatihah semayang. Bayangkan 20 rakaat 7 minit. Kalaulah masjid dia, surau dia kayu 2 tingkat, runtuh tuan-tuan. Allahu Akbar. Amin ahad. Amin ahad. Nasib baik dia sebut ahad. Tahu kita ni surah Qul Huwallah. Kalaulah dia sebut Sabtu, surah apa Sabtu? Bila nak merasa lazatnya semayang? Bila nak merasa lazatnya semayang? Hari ini kita merasa lazat, kita makan burger. Sehingga menjilat jari. Kita merasa lazat bila makan ayam goreng. Sedapnya, kata dia. Kita merasa lazat bila kita makan aiskrim.
Saya dah booking dah aiskrim Malaysia asam boy tuan. Ada orang belakang tu dia jual aiskrim Malaysia. Saya tanya asam boy ada tak? Ada asam boy. Oh tuan-tuan oi, saya baru sebut aiskrim asam boy, Kak Leha terasa. Oh Kak Leha oi, dia aiskrim Malaysia plastik kan, koyak kat hujung. Oh terasanya ya Allah. Dia tinggal tempat dia pergi cari aiskrim tu. Cuba tuan-tuan ambil buah mempelam. Ambil buah mempelam yang hijau tu, harum manis. Ambil pisau, tuan-tuan kupas kulit dia. Berair je kulit dia. Isi dia pula kuning oranye. Tengok tubuh dah terliur dah. Kenapa tak rasa lazat macam tu bila semayang? Kenapa bila nak semayang rasa berat? Kenapa bila nak solat rasa malas? Maknanya ada benda tak betul dalam hati kita. Dia semayang zuhur, tiba-tiba semayang asar dah masuk azan. Dia cakap, ya Allah, baru je semayang zuhur, dah asar dah, ya Allah. Cepat betul dunia sekarang berjalan. Tak masuk asar macam mana? Engkau semayang zuhur 4.30. Asarnya 4 berapa tuan? 4.40 asar. Kau semayang zuhur 4.30. Elok bagi salam je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah dah asar. Sedangkan masuk zuhur tadi 1.25 kau buat apa? Sebab dia tak merasa Oh, pertama kali tuan-tuan orang jamu saya air. Selalu orang jamu air menera je tuan-tuan. Hari ni twister tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, sebab dia tak merasa lazat dengan sembahyang. Kalau orang dia merasa lazat, wasta'inu bisabri wassalah, minta tolong pada Allah dengan jalan sabar, dengan jalan sembahyang. Siapa di sini yang tak ada masalah? Siapa sini yang tak ada masalah? Semua ada. Semua ada. Kak Som ada masalah, Kak Leha ada masalah, Kak Nak ada masalah, Abang Bidin ada masalah. Semua ada masalah. So, kenapa tak mengadu dengan Allah? Kenapa tak cakap dengan Allah? Kenapa tak slow talk dengan Allah? Macam mana Ustaz? Semayanglah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Kita bercakap dengan Tuhan. Sekarang kita seolah-olah tak cakap. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira subhanallah. Wa jalla wa ala sifat as-samawat. Dia tak berasa bercakap dengan Tuhan. Dia cakap nak habis. Dia kira nak cepat habis. Cuba bercakap dengan Tuhan pelan-pelan. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman la ilaha illallah wahdahu la syarika. Tak mana pula aku pergi ni? Bayangkan tuan-tuan, dia tersilap. Makna tak khusyuk tu. Wajjahtu wajhiya lilladzi, dia pergi bawa takbir raya pun ada. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha. Isteri kat belakang bila masa pula takbir ni kata dia. Maknanya dia tak khusyuk. Orang yang menikmati semayang, dia makan tu dengan khusyuk. Dia makan tu. Maksud saya apa? Dia menikmati, dia makan. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara. Nak turun ke dalam tu dia nikmat. Cuba tuan-tuan makan nasi panas, tuan-tuan makan tom yam panas, tuan-tuan rasa apa? Tak nikmat. Sebab tuan-tuan cepat. Tom yam sedang hangat, berasap, berapi, tuan-tuan makan. Apa nikmatnya? Terbakar lidah. Cubalah tuan-tuan baca perlahan-lahan, tuan-tuan makan perlahan-lahan, tuan-tuan suap perlahan-lahan. Baru tuan-tuan dapat enjoy. Nampak? Cuba tengok orang yang makan iklan dia dalam TV tu.
Nikmatilah. Mana ada orang makan panas-panas, nikmatilah. Ke hospital dia tuan-tuan, terbakar lidah dia. Sebab itu bila sembahyang, baca pelan-pelan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang lain tidur, waktu gelap, waktu sunyi, kita bangun qiyam di rumah di dalam bulan Ramadan pukul 4 pagi, 4:30 pagi. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa tak mengadu dengan Allah seletok cakap? Ini tidak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal. Kau ni tak ada masalah ke, Din? Itu belum dengar lagi orang perempuan baca Alhamdulillah. Udah macam puaka ni yang rapik tu. Jangan pandang belakang. Rabbi firli warhamni wajibni warhamni wa'afini wa'fu anni. Apa? Engkau nak mengadu apa? Rabbi ghfirli, wahai Tuhanku, ampunkanlah aku. Rabbi firli warhamni wajibni. Apa benda? Baca perlahan-lahan. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Minta. Kenapa yang kita baca laju? Jawapan dia sebab tak faham apa yang kita baca. Kita minta ampun. Rabbi ghfirli, ampunkan aku ya Allah. Kau kasihinilah kepada aku ya Allah. Kau berikanlah kekuatan pada aku ya Allah. Kau berikanlah rezeki kepada aku ya Allah. Kau berikanlah hidayah kepada aku ya Allah. Itu perkataan Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kau ampunkanlah aku ya Allah. Tiba-tiba tuan-tuan minta macam mana? Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni wa'afini wa'fu. Allahu akbar subhanahu wa ta'ala. Rabbi firli warhamni. Apa benda? Cuba tuan-tuan pergi jumpa dengan yang berhormat. Wabik tolong rumah saya ada longkang tu sumbat betul-betul tengok apa. Agak-agak YB kata apa? Kamu ni sakit jiwa ke apa? Tak sempat aku nak tengok apa benda kamu cakap. Bacalah dengan perlahan-lahan. Tuan-tuan enjoy dengan semayang. Sebab tu tuan-tuan bila datang semayang tarawih, enjoy. Satu, enjoy tu bukan sambil menari. Itu Pak Ma'on. Sang matahari itu Pak Ma'on. Tadi saya semua enjoy. Enjoy itu menikmati. Orang Melayu faham enjoy itu menyanyi. Ini masalah kita ni. Menikmati Ramadan. Menikmati sembahyang. Menikmati baca Quran. Nama dia apa? Enjoy dengan Quran. Enjoy. Bila datang sembahyang tarawih, enjoy. Allahu Akbar. Kita seronok. Ada yang tak suka. Imam nak rukuk baru dia bangun. Nyembang, main TikTok. Ada yang main lato-lato. Imam nak rukuk baru dia bangun. Allahu Akbar, dia rukuk sekali. Tuan-tuan, sebab tu peranan imam, peranan Bilal, peranan jawatan kuasa masjid nak menjadikan makmum rasa seronok dengan sembahyang. Rasa tak penat dengan sembahyang. Rasa seronok, rasa suka dengan sembahyang. Itu kena kebijaksanaan jawatan kuasa. Jadi bukan saya kata imam yang lama-lama tu rehat sekejap. Bukan. Kadang-kadang dia tak fikir. Dah lah slow. Kadang-kadang pula dia ulang-ulang ayat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman. Sudah tuan-tuan. Kena 20 rakaat macam tu, tinggal dia seorang. Habis 2 rakaat dia bagi salam kanan tak ada orang, bagi salam kiri tak ada orang. Ke mana orang? Bilal. Engkau pun tak ada. Kita dia mudah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, pada bulan Ramadan ni kita dah buat sedia dah. 3 bulan kita bersedia di masjid tuan-tuan ni. 3 bulan. Kapet cantik, speaker cantik, kipas helikopter, imam cantik, speaker bagus. Yang paling bagus speaker. Speaker ni main peranan. Mikrofon main peranan sembahyang tu. Kena mikrofon berdengung. Allahu
Mic tu, speaker tu pula betul-betul atas kepala kita. Wah, pekaklah aku. Susah tuan-tuan. Saya pernah sembahyang tuan-tuan. Pakai mikrofon, dia pakai klip punya mic. Tak di bawah. Datang, Ustaz, angkat atas sikit. Atas lagi. Ustaz, atas lagi Ustaz. Orang tak dengar. Dah habis ni atas ni. Atas lagi Ustaz. Lagi aku telan mikrofon ni saya lagi. Maknanya kita tak buat persiapan. Sembahyang tarawih setahun sekali je. Tuan-tuan jangan duk buat awal. Ada di Indonesia ke mana dah. Dah start dari Rabu kemarin. Sembahyang tarawih dah start. Tuan-tuan mereka tak sabar nak puasa. Tarawih dah start. Abang-abang di sini jangan duk buat Saya cadang pada ustaz pula. Ustaz, kita hari itu sembahyang tarawih tak puas sebulan. Apa kata kita sambung bulan Syawal? Ustaz kata, saya tak boleh buat keputusan. Kita ada jawatan kuasa. Mesyuarat. Sebulat suara. Sambung. Setuju. Tu dia tuan-tuan. Itu bid'ah. Tak buat macam tuan. Dia hanya Ramadan saja. So, elok-elok. Bila nak datang sembahyang Ramadan, enjoy. Baju baru. Jangan baju baru bagi raya ya. Butang sampai ke atas ni. Nak ke mana bang? Sembahyang tarawih. Jarang abang pakai butang-butang sampai ke atas. Kita meraihkan Ramadan. Rupanya dia pergi menikah lain tuan-tuan. Jadi akak-akak anda mampu mengubahnya. Orang tanya pada saya, Ustaz, macam mana Ustaz nak mengelakkan lelaki nikah lain? Lah, itu buka tanya pada saya. Macam mana nak mengelakkan suami curang Ustaz? Eleng kau tanya saya pula. Dua je. Kak Leha dua ni je Kak Leha. Selesai masalah. Pertama, bagi makan suami tu kenyang-kenyang. Kak Leha masak sendiri Ustaz. Kak Leha tak bagi dia makan di kedai. Kak Leha masak 2 periuk dia makan Ustaz. Itu makan lain Kak. Itu nama dia buruk lantak, menteri darah nama dia. Maksud saya bagi makan benda lain. Tak payah tunggu dia minta. Kak Leha yang minta. Abang, jom tidur. Nak lagi abang? Tak nak dah. Selesai masalah Kak Leha. Sebab tu Nabi kata suami minta bagi. Ni tak. Asyik nolak aja. Nombor 2. Nak ngelakkan suami menikah lain senang je tuan-tuan. Apa dia? Kemana dia pergi ikut. Selesai masalah. Mana bang? Mancing. Ikut. Mana bang? Main bola. Ikut. Takkan kamu nak main bola? Duduk kat tepi padang lah tengok abang. Nak mana abang? Kerosos. Ikut. Selamat. Nak mana abang? Masjid. Ikut. Abang nak mana? Toilet. Ikut. Dalam toilet pun ikut. Sebab dia bawa handphone dalam toilet. Selesai masalah yang nak bergaduh-gaduh pasal apa? Tuan-tuan, balik kepada kita menikmati tadi. Abang-abang lepas ni sembahyang tarawih, pakai cantik-cantik, wangi-wangi. Ini tuan-tuan, ada yang ketiak Allah. Dah lah angkat takbir tu tinggi. Allah. Kita duduk sebelah dia. Oi, menangkap kepala. Aduh, nampak ni. Abang-abang bersih elok-elok badan. Ni malam ni nak tarawih ni. Pakai minyak wangi yang cantik sikit bau dia. Yang elok sikit. Dan yang paling penting ni bau mulut. Ni habis buka puasa dia belasahnya 2 batang di luar. Gini balas dendam. Oi mat. Berasak mat. Udah macam serumung kapal mat. Apa pula daripada pukul 6 aku tak hisap. Sekarang baru ada peluang nguk-ngak. Bila dia mari semayang tarawih sekali lagi, Allah kita duduk sebelah dia berdengung. Bang, inilah bulan paling cantik menukar bau napas kita. Isteri rasa selesa, napas suami dah tak bau dah. Pasal apa? Stop. Bulan Ramadan lah bulan paling cantik sekali untuk menghentikan tabiat ini. Ada orang tanya, Ustaz, saya ada baca Ustaz tips berhenti merokok. Amalan 12M. Nampak tu. 12M. Dan saya insya-Allah Ustaz bulan Ramadan ni saya akan amalkan
Macam mana tips nak menghentikan merokok Ustaz ini, saya cukup setuju Ustaz. Ya, apa dia? Minum air dengan lebih kerap. Cantiklah Ustaz. Inilah saya tak puasa lah bulan ni Ustaz. Nampak tu? Sudah tuan-tuan. Mengunyah sesuatu, alhamdulillah Ustaz. Jadi kalau orang tanya kenapa kau tak puasa, nampak tips dia. Ni parah ni tuan-tuan. Sebab tu yang buat keluar tips ni, tulis dalam bracket, jangan amalkan di bulan Ramadan. Dia pegang yang tuan-tuan buat keluar ni, kenapa kau tak puasa? Kau tak nampak tu? Mengunyah sesuatu. Nampak tu? Memandi secara kerap. Sudah tuan-tuan. Minum air dengan lebih kerap. Sudah tuan-tuan. Ramadan lah tuan-tuan. Paling mudah untuk stop. Pasal apa? Siang tak boleh. Puasa. Malam pun tak boleh. Sebab apa? Tarawih. Aku nak semayang tarawih ni, kalau mulut aku bau, tak selesa. Jemaah tak selesa, orang tak selesa. Lama-lama dia stop. Ni bulan dia. Jadi tuan-tuan, saya katakan tadi, Imam Bilal main peranan. Macam mana nak bagi makmum ni suka. Sebab apa? Sebab nafsu dia tak suka semayang. Nafsu mazmumah, dia tak suka semayang, dia benci. Tapi kalau kita berjaya mengalahkan nafsu, insya-Allah semayang itulah yang menyeronokkan kita. Ditambah dengan kebijaksanaan imam. Kadang-kadang dia bawa lagu, kadang-kadang speaker dia bagus, dibawanya lagu Romidi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. 2 hari, 3 hari dia baca lagu Romidi, makmum balik rumah baca style Romidi. Makmum boleh tiru dah. Bila imam baca Romidi 3 malam, 4 malam tarawih, makmum duk dengar, makmum tadi balik ke rumah sembahyang malam dengan isteri dia jam 5 pagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Isteri terkejut. Ya Allah, macam baca imam semalam. Nampak? Ya Allah, suami aku dah berubah, ya Allah. Menangis terus kat Zoom. Ya Allah, pilihan yang tepat, ya Allah. Habis 2 rakaat tahajud, dia kata pada isteri dia, Som, giliran kamu pula jadi imam. Abang kat belakang. Astaghfirullahalazim. Tak berubah lagi laki aku ni. Malas sembahyang tuan-tuan. Tuan-tuan, sebab tu ulama-ulama kita belah-belah Nusantara ni dulu, dia seronok, tak nak bagi letih. Habis sembahyang, rakaat pertama dia baca surah ni, rakaat kedua dia baca qul huwallah. Tak apa dulu. Sebab tu bila sembahyang dengan dia orang, rakaat kedua qul huwallahu ahad, supaya makmum tak jemu. Jadi janganlah marah makmum, janganlah marah imam bila imam duk baca surah yang sama, jangan. Biarlah dia baca li'ila fi Quraisy ila fihim. Itu je surah. Tak payah cakap. Itu supaya awak tak rasa beban. Kadang-kadang kita perli tu imam tu. Kita bercakap dengan anak kita. Mat, nanti kamu tengok tau. Rakaat yang kedua li'ila, rakaat kedua kuhullah. Tengok tau. Betul tuan-tuan, imam baca li'ila dengan kuhullah. Bila rakaat kedua tu qul huwallahu ahad, bapak tu siku anak dia. Betul tak? Saya cakap, betul tak? Anak boleh anggap betul-betul. Ya Allah, tu kan nikmat rahmat. Biarlah. Janji baca betul. Janji ada ruang untuk makmum baca Fatihah. Amin. Diam sekejap. Baru makmum baca Fatihah, habis agak-agak baru imam baca surah. Ini tidak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum terkejar tuan-tuan. Adalah sakit lutut, lutut longgar, sakit pinggang, gaut, Parkinson pun ada. Akhirnya makmum tak suka. Baik, ulama-ulama dulu Nusantara habis salam saja, fadlam minallahi ta'ala wa ni'mah. Dia datang. Tu tujuan dia. Supaya tak ada lah bangun. Ustaz, di Mekah tak ada fadlam minallah pun. Di Mekah tak ada pun subhanal malikil ma'bud, tak ada pun.
Sebab di Mekah. Orang bukan nak tarawih je kat Nam, orang nak umrah. Sebab tu habis-habis sembahyang jalan terus. Depa tak berzikir macam kita, subhanallah, subhanallah. Pergi berzikir tengok orang nak tawaf, mati kita tahu. Yang kita duk zikir subhanallah, subhanallah, orang duk tawaf tu, labbaik Allahumma labbaik. Engkau dah habis dah jom. Macam kita sembahyang di RNR. Tuan-tuan sembahyang di RNR Lebuh Raya tu. Yang ramai menunggu di luar. Tuan-tuan habis sembahyang pula. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Agak-agak apa kata orang? Kamu tak jaga kan nu yang di luar sana. Sebab tu dia sunat. Nu yang beratur nu lama. Dia tunggu nu. Dia orang nak pergi Al-Usta. Habis salam bangkitlah. Jangan sampai aku angkat. Panjang pula tu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Astaghfirullahalazim. Itulah nama dia musafir. Simple sudah. 4 rakaat pun jadi 2. Tambahkan zikir. Kau zikirlah kereta sudah. Ramai. Begitulah di Mekah. No, berjuta nak tawaf. Kau nak berzikir pula. Tapi kita di sini, siapa nak tawaf? Imam, tak ada zikir, tak ada apa ke? Kau nampak ada ramai tawaf tu. Mana? Imam ni tak tahulah tuan-tuan. Dia patut dihantar untuk makan rambutan di Tanjung tuan ni. Sebab itu kita di sini zikir. Kita di sini subhanal malikil ma'bud. Supaya yang mana lengah boleh lunjukkan kaki. Yang mana dahaga boleh minum. Yang mana nak ketandas silakan. Yang mana anak menangis boleh dodoikan. Itu tujuan selawat. Bukan siapa-apa. Janganlah kata bid'ah. Minta maaf lah. Yang bid'ah tu apa? Dibuat di dalam sembahyang. Allahu Akbar. Bila sebut fadlam minallahi ta'ala wa ni'mah, makmum jawab wa maghfiratan wa rahmah la ilaha illallah Allahumma shalli. Yang tu baru betul. Habis-habis selawat, imam baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tu bid'ah tuan. Bapak bid'ah tuan. Tapi kalau kita dah salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. 2 rakaat dah habis. Habis sembahyang. Nak buat apa? Nak makan ustaz. Ambil gula-gula, makan. Sambung balik. Ambil air minum. Minum, pergi sembahyang. Boleh? Habis 2 rakaat teringat, ya Allah, mi kari. Dia pergi makan mi kari. Habis makan, dia minum air kumur-kumur, sembahyang balik. Boleh? Dia beli mi kari tu di mana ustaz? Kedai Ahok. Kat mana faham? Tak faham sudah ustaz. Kedai Ahok. Selalu aku makan penuh dengan tekuar. Kali ni penuh dengan daging. Dia mana faham? Tak faham sudah. Salah seorang yang tangkap dia orang tak puasa, saya lah tak. Nah, saya yang tangkap dia orang tak puasa. Baik. Yang kita boleh buat apa? Boleh minum. Sebab tu bila imam dia sembahyang tarawih, air dia letak depan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sementara orang selawat dia minum dahaga. Tak apa. Yang tak boleh dia bubur dalam poket. Waladdallin amin. Si ada strol tak esok. Yang tu yang bid'ah. Mana boleh buat? Luar sembahyang kau boleh buat. Silakan. Korek hidung pun boleh. Dah habis sembahyang 2 rakaat, gini korek. Sampai habis jari ni. Dah korek, tengok pula, jentik ke depan. Elok pula ada orang datang sembahyang sebelah dia. Assalamualaikum. Elok tu. Waalaikumsalam. Apa yang penting kerja sama. Tengah sembahyang jangan duk korek lah. Habis sembahyang boleh. Nak baca apa boleh. Qul huwallahu ahad. Allahumma salli ala Muhammad. Silakan. Tapi tengah sembahyang janganlah buat. At-tahiyyatul Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Allah at-tahiyyatul. Bila nak habis ni?
Jadi janganlah kita kata selawat itu bid'ah. Nak buat, tak mau buat sudah. Tujuan dia apa? Merehatkan imam. Tujuan dia apa? Merehatkan makmum. Tenang. Ya. Tuan-tuan tak jadi imam, tuan-tuan tak tahulah stres dia macam mana. Saya jadi imam tarawih, umur saya 19 tahun. Masa tu saya belajar di Mahat Tahfiz, Masjid Negeri Ipoh. Pengetua saya panggil, Kazim. Ya tak? Entah 4 orang lagi akan dipilih sebagai imam tarawih tahun ini. Alhamdulillah. Betul tu? Betul lah. Panggil lagi 3 orang. Saya 4 orang. Saya, Soleh, kemudian Husaini dengan doktor dekat universiti di tempat tuan-tuan ni. Apa ke nama universiti apa sini dekat dengan ni Usim lagi. Satu lagi apa nama Ustaz Marzuki nama, Dr. Marzuki Abdul Rahim. Ni orang ni hafal. Dr. Marzuki ni tuan-tuan. Allah, dia punya ingat Quran. Tanyalah ayat apa pun, pejam mata jawab. 4 orang kami jadi imam. Masya Allah tuan-tuan. Berdebar. Hak belakang tu siapa? Hak belakang tu siapa? Masjid negeri tuan-tuan. Hak mai sembahyang kadang kerabat, kadang tuanku, kadang menteri besar, kadang exco, kadang ketua jabatan. Tahun berikutnya saya kata, Ustaz, kalau nak lantik jadi imam tarawih ni tak payah bagi orang lain pula. Kenapa? Saya nak jadi imam tarawih masjid lain pula. Ada 5 jemputan. Masjid negeri saya dah jadi imam dah. Masjid lain pula boleh. Kau suka engkau lah, kata dia. Saya terima satu masjid. Mesti bayaran mahal. Mahal. 150. Saya tak tanya pun berapa nak bayar. Lantak engkau lah. Tujuan saya jadi imam sebab saya nak mengulang Quran. Tujuan saya jadi imam sebab saya nak baca Quran. Bila kita jadi imam tarawih, 1 malam setengah juzuk, 1 malam setengah juzuk, begini ngulang tuan-tuan. Daripada pagi sampai ke asar, sampai ke maghrib, ngulang je. Ayat nak bawa sat lagi. Bila dah jadi imam tarawih, yang paling stres apa? Setiap usaha dia letak Quran yang besar tu depan dia. Dia letakkan Quran yang besar depan dia, dia nak semak bacaan saya betul ke tidak. Macam tak percaya dengan aku orang tu ni. Saya baca dia semak. Masa tu mana ada Quran besar letak kat depan, memang betul-betul ingatnya. Masuk rakaat 5-6 saya stres tau. Saya langkau juzuk atas. Dia cari. Tengah sembahyang duduk cari mana ayat dia baca. Lantak engkau lah, padan muka engkau. Tak percaya. Stres. Sebab tu bagi imam tenang. Kadang-kadang terfikir, ni rakaat ke berapa, ni rakaat ke berapa, ni rakaat berapa. Nak bagi tahu imam, ini rakaat 2, ini rakaat 4, ini rakaat 6. Siapa dia? Bilal bagi tahu. Allahumma salli ala Muhammad. 2. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini dah masuk 4. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Maulana Muhammad. Itulah dia. Dia cerita yang ni rakaat berapa, ni rakaat berapa ni tuan-tuan. Dengan kebijaksanaan mereka berinteraksi. Sebab tu bila nak sembahyang tarawih, yang ini. Sat lagi nak buat sembahyang witir, ini zikir dia. Janganlah kita kata bid'ah dah, nak memenangkan dan menyenangkan. Okey Ustaz, kalau kita orang tak nak selawat, Ustaz nak kata apa? Tak nak kata apa, bukan wajib. Tak, kalau kami tak buat, Ustaz nak kata apa? Tak nak kata apa, terpulang. Buat pun boleh, tak buat pun boleh, terpulang. Terpulanglah, mau jadi apa, mau jadi hantu, silakan. Tak payah gaduh-gaduh, buat apa, buat tak buat sudah. Bapak kita dari Kedah datang semayang. Habis-habis tarawih 2 rakaat diam. Semua masjid diam. Bapak tanya pada orang sebelah, sini tak ada selawat ke? Masuk neraka pakcik. Kan pelik itu tuan-tuan.
Jadi jangan kita bergaduh sepanjang Ramadan dengan benda-benda khilafiah. Nak buat, tak nak buat, sudah. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Di dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan, saya dah kata dah tadi, kena bagi seronok. Tuan-tuan cuba tengok adik kita ni. Darjah berapa? Darjah 3. Tu, adik kita dengan abang dia. Adik dia berapa? Tahun berapa darjah? Sekolah darjah berapa? 2. Abang dia? Tingkatan 3. Tuan-tuan ingat senang ke anak-anak macam ni duduk depan ni? Ni. Tuan-tuan dengar tak panggilan dia di belakang tu? Tuan-tuan dengar tak? Panggilan Haji. Nampak tu? Dia dengar kawan dia berlari di luar. Dia dengar kawan dia menjerit di luar. Dia dengar. Tapi dia memilih untuk duduk di sini. Nampak? Cuba tuan-tuan diam. Riuh tu. Mesti aiskrim Malaysia Asam Boy. Nampak tu? Tuan-tuan ingat senang ke tuan-tuan? Anak-anak kita nak datang. Yang bagi meriah Ramadan, yang bagi meriah Hari Raya, anak kita. Sebab tu jangan bermusuh dengan anak-anak. Hai, bising Ambil bising balik. Lalas tinggal dia seorang. Seorang-seorang dia sembahyang. Mana seronoknya? Okey. Yang ketiga, yang saya nak ajak tuan-tuan buat pada tahun ini. Nombor 3. Apa? Kita raih anak-anak kita. Kita meraihkan anak-anak menyambut Ramadan apa? Adik puasa. Kalau adik puasa penuh, ayah bagi 100 tahun ni. Oi, puasa. Ustaz tu tak rasuah ke Ustaz? Kita abaikan dulu. Okey adik, hari ni mama masak dekat adik ayam goreng. Sebab adik puasa. Anak ni darjah 3 boleh. Tapi budak 4 tahun jangan buat macam itu. Budak 5 tahun jangan buat. Pukul 5 kejut budak 5 tahun. Aiman, bangun sahur. Budak tu. Allah suka orang yang berpuasa. Jom kita sahur. Bang, dia belum sampai tahap bang. 6 tahun bang. Bila pukul 9 pagi, mama lapar. Mama nak air laga. Adik, sabar tau. Sekarang pukul 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 jam je lagi. Sabar tau. Masuk pukul 3, mati budak tu tau. Tuan-tuan jangan buat hal. Nak latih besar dia. Kalau dia kata dia dah harga ayah, buka lah puasa. Jangan orang tua pula, mah, abang dah harga mah, buka lah abang. Itu lain. Dah tua-tua bangka pun. Tuan-tuan, yang bagi seronok Ramadan, zaman kita dulu, kalau semayang tarawih, kita berlari di luar masjid, di luar surau, main polis sentri. Kampung saya sebut main acise nama dah. Main nyorok-nyorok jadi combat. Starring Vic Morrow and Rick Jackson. Mana ada gadget masa itu? Masa tu kerang rebus. Masa tu sengkuang calit. Berselerak orang berniaga. Kerang rebus. Malam-malam je buka kerang rebus. Makan ngap. Oh sedap. Cicak pula dengan asamnya. Ngap. Bubur pula sengkuang calit potong. Bubur pula dia punya sos dia. Pop. Zaman tu tuan-tuan. Dia tak terbit bulan lain. Dia hanya keluar bulan Ramadan je. Yang bagi seronok apa? Budak-budak. Bayangkan masjid tuan-tuan ni. Budak-budak tak ada. Jadi apa? Yang nak selawat kuat-kuat siapa menjawab? Budak-budak. Allahumma salli ala Muhammad. Orang tua tak larat. Sallallahu alaihi. Dia control handsome. Budak-budak tak ada. Sallallahu alaihi. Yang budak di luar berhenti. Oi, jerit apa yang jerit ni? Allahumma salli ala Muhammad. Bila nak habis? Yang belah sini pula jawab, lambat lagi. Teruskan permainan. Oh, kadang-kadang kita marah budak-budak.
Budak-budak tak puasa ya. Jangan campur. Siap budak-budak. Kita asingkan. Okey anak-anak sini. Puasa ke tak puasa sini. Ini tanya macam-macam. Puasa tak? Puasa pakcik. Mulut elok je basah tau. Puasa apa? Janganlah macam itu. Puasa ke tak puasa bagi dia makan. Tak puasa datang. Apa ni? Orang puasa. Pakcik pun tak puasa. Tadi nampak pakcik makan kedai Cina Ahok tu. Dah, dia buka temelang pula tuan tu. Saya nak ajak pada tuan-tuan, kita selalu bagi duit raya, pagi raya. Kalau nak sedekah, bilakah waktu yang paling afdal? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan paling afdal bersedekah. Tuan-tuan nampak kipas angin ni? Dah lah aircon, lompat tu, nampak dah tu? Tu, reben tu. Ribbon tu tuan-tuan, udah macam dekat sisi minyak. Yang patung tinggi. Itu menunjukkan aircon berfungsi dengan baik. Kita duduk di bawah kipas suria ni, kita terasa. Bila kita on saja switch, dia terasa. Agak-agak berapa jarak nak rasa tu? Kelajuan. Berapa second dia ambil? 1 minit, 30 saat. Nabi Muhammad bila bersedekah di dalam bulan Ramadan lagi cepat daripada angin yang bertiup. Yang tu tak nak tiru pula. Yang dia nak tiru 8 rakaat dia tiru. Kau tak nak sedekah dia? Sepanjang bulan Ramadan ada malam untuk untuk iftar. Ada kau buat? Nabi Muhammad bersedekah dia. Nabi Muhammad paling pemurah bulan Ramadan. Ada nama kau dalam senarai 30 penyumbang iftar. Tak ada, kau belum lagi ikut sunnah Nabi. Cakap orang lain bid'ah kau. Nabi Muhammad bila buka puasa, minum air, makan kurma sebiji, 2 biji, 3 biji. Itu je buka puasa dia. Engkau buka puasa, air saja 4 jam. Di mana sunnah? Nasi 2 pinggan, ngap. Tarawih 8. Kenapa 8? Sunnah. Yang betul ke darah tu? Kau tak nak tiru Nabi? Makan kurma 2 biji, 3 biji, sebiji. Lapar tak? Sebiji benda kenyang Ustaz. Sebab tu jangan kata bid'ah. Kau pun tak ikut Nabi. Kau nak makan nasi sepinggan pun boleh. Kau nak makan sebiji kurma pun boleh. Kau nak buat 8 pun boleh. Kau nak buat 20 pun boleh. Janganlah petikai orang. Nak ikut Nabi, ikut semua. Nabi buka puasa dengan kurma ya. Engkau ayam tegak, udang berdiri, nasi Arab, lem shank, lem shark, semuanya ada. Bukan kata shank, shark terus datang. Tiba-tiba nak mendabik. Saya yang paling sunnah. Renti je lah tuan-tuan. Engkau semayang maghrib pun 8.20. Abang dah 8.20 semayanglah maghrib. Kejap, belum turun lagi ni. Nasi belum turun. Cara dia angkat tu macam biawak komodo tau. Kan biawak komodo duk telan tu, nak bagi turun tu. Bila dia sembahyang maghrib, dia rukuk, nasi ditekak ni jatuh balik. Ini sunnah ke tuan-tuan? Sebab tu janganlah mendabik dada. Kita pun tak sempurna. Baik. Pahala yang paling besar bersedekah ialah Ramadan. Bila tuan-tuan dah sedekah bulan Syawal, pahalanya biasa-biasa balik. Jadi datang bulan ni kita bayar zakat. Datang bulan ni tuan-tuan pergi pejabat agama, tuan-tuan pejabat zakat Negeri Sembilan ke apa ke, bayar zakat. Saya ni tak sabar-sabar ni, sebab saya bayar zakat bulan Ramadan. Zakat pendapatan ke zakat pun saya bayar bulan puasa. Duk tunggu je tuan-tuan. 1 Ramadan saya tercegat dekat pejabat agama, pejabat zakat. Kak Som pergi kira zakat, suruh dia orang kira. Ustaz tolong kira kejap berapa zakat Kak Som. Ustaz tu pun kira tak. Kak Som tak perlu bayar zakat. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah kata dia tuan-tuan. Seronok benar tak bayar zakat. Okey.
Macam mana nak tarik adik kita ni and the gang dia? Kita ubah. Kita bagi duit raya bulan Ramadan. Pagi raya tak ada duit raya dah. Bayangkan, malam pertama selepas tarawih, pengurusi umum ada minta kepada anak-anak dan adik-adik beratur, malam ni Haji Usop bin Ahmad, Haji Nordin, Haji Abdullah, Dr. Ahmad dan Profesor Sufyan akan memberikan duit raya. Beratur budak-budak begini. Malam saya datang tau. Datang. Jangan bising tau. Baik pakcik. Masih pakcik. Masih pakcik. Malam pertama. Agak-agak malam kedua lagi ramai dah budak tu. Dia panggil kawan-kawan dia. Hui, dapat duit raya. Malam besok ada lagi. Ya ke? Hui, datang semua ni. Lama-lama tuan-tuan, satu row di belakang tu, barisan belakang tu, di luar tu, semua dah budak. Okey, anak-anak masuk. Malam ni giliran Ustaz Syafi'i, Imam Abdullah, Imam Mahdi untuk memberikan duit raya. Dia orang akan ikut cakap. Okey, Samad, engkau ketua pengawas. Ridwan, engkau timbalan ketua pengawas. Tugas engkau apa? Pastikan anak-anak ni jangan bising. Siapa bising, ambil nama. Jangan bagi duit raya lepas ni. Boleh, Mat? Boleh. Boleh, Ridwan? Boleh. Okey, dengar. Siapa bising, Samad akan ambil nombor nama. Diam semua. Samad tu tak sembahyang tarawih, duk tengok. Ketua pengawas. Pakai tie datang masjid. Terus gini. Lama-lama tuan-tuan, kita baik dengan budak-budak. Ini tidak. Kita simpan duit raya, pagi raya. I say, man. Pahala dapat. Tapi tak sebesar macam bulan Ramadan. Jom kita ubah tahun ini. Kita ubah tahun ini, tuan-tuan. Kita tak bermusuh dengan budak-budak. Sediakan kapet elok-elok. Saya cakap benda ni pada cikgu sekolah. Saya kata bila saya ceramah di sekolah, kenapa kita suruh budak-budak bersila di lantai? Cikgu pula duduk atas kerusi. Bagi budak-budak ni duduk atas kerusi, lengoh bersila ni. Lengoh tuan-tuan dengan panas apa semua. Bila datang makan budak-budak, pergi makan, budak-budak, semayang pun tuan-tuan biasa. Bagi dekat dia orang kapet cantik-cantik. Okey, pakcik nak lepas semayang, siapa yang nak sukarela nak vacuum? Semua kat tangan. Saya. Bersih tempat dia orang. Bagi tugas. Ini kita terlalu banyak dengan budak-budak hype. Dia pegang mikrofon. Hello. Hype. Semua hype. Lalah dia lari tuan-tuan. Dia tanya, pakcik tu Jepun ke? Ubahlah style. Jadi saya ajak pada tuan-tuan. Simple punya tuan-tuan. Satu malam Kak Leha bagi, Haji Dolah bagi. Lama-lama tu dia dapat RM1, RM2 seorang, RM5 seorang. Dia kumpul malam raya baru dia buka dengan mak dia. Banyaknya dapat adik. Satu bulan mak pergi tarawih dapat penuh macam tu. Bapak dia tengok. Wai suku lepas ni. Wai suku lepas. Bapak dia kata tuan-tuan. Yang kedua, simple punya cadangan saya. Selain pada budak raya tadi, budak simple punya. Tadarus. Cuba kita baru tahu ini nak buat di masjid kita tim tadarus. Kalau hak tempat-tempat lain kita buat lah. Muka yang sama je. Tim tadarus tu. Haji Dolah, Haji Usuk, Haji Din, Haji Bakar, Haji Wan. Itu pun berkurang tahun ni. RM1 seorang. Orang perempuan, Kak Leha, Kak Tipa tertipu, Kak Nap. Cuba ajak orang baru. Din, mari lah masuk tadarus. Tak apalah. Engkau orang je lah. Kalau aku join kan, engkau orang tak habis kan. Asyik dia betulkan bacaan aku je. Aku tak nak kacau. Aku balik lah. Assalamualaikum. Ni Din. Sebab dia tahu, dia tak boleh baca. Ada pula yang dia takut orang tahu dia tak boleh baca. Dia join juga, baca sangkut. Wajadak oi,
Aku ingat pandai. Semayang pakai jubah. Bila semayang, wah, baca Quran. Wah tu baca sitara tau. Dia ada wah, sudah. Yang ketiga, yang jenis tadarus tu apa? Tak boleh ditegur. Innal ladzina kafaru sawa'un. Innal ladzina kafaru sawa'un. Dua kali dah. Innal ladzina kafaru sawa'un. Ustaz tegur tu pun kawan puasa juga. Sawa'un. Tepuknya lantai berkocok kapek ni tuan-tuan. Tak boleh ditegur. Malam kedua dia baca di belakang seorang-seorang dia. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihi, dia baca seorang. Kita pergi pujuk dia, mat. Asal tak masuk? Tim tadarus. Tak payah. Asal aku baca salah. Asal salah aja aku baca. Baik aku baca seorang, betul semua. Silakan mat, bacalah mat. Jenis tak boleh ditegur. Yang keempat, jenis hati tisu. Kenapa kau tak masuk tadarus? Selama ni aku tak masuk ke? Tahun lepas aku masuk tak? Aku masuk kan? Sebelum tu aku masuk kan? Tahun ini je aku tak masuk kan? Kenapa? Masuklah. Tak, engkau ingatlah. Ingat tahun lepas. Waktu penyerahan sumbangan kain pelekat untuk pembaca tadarus, ada nama aku naik. Aku tak dapat tau. Malu tau. Aku tiap malam tadarus, kain pelekat gajah duduk dia orang tak kasi. Aku minta maaf lah. Aku memang aku potong terus lah. Aku palam lah jatah kuasa masjid. Palam tuan-tuan. Bulo betul tuan-tuan. Orang Perak kata bulo. Kain pelekat muka ke bulo. Jadi tuan-tuan, saya nak ajak pada tuan-tuan simple. Tu. Nampak tu? Tu. Tali besen tu. Tu. Orang kampung saya kata tali besen. Television. Screen. Tu kecil. Minta ustaz kita beli hak besar tu. Besar frame dia tu. Bawah pada tu Muhammad ke apa tu? Bawah apa tu? Tulis apa tu? Tak nampak. Muhammad kan? Bawah dia tulis frame dia, besar frame tu dia screen TV. Belah sini pun sama. Waktu semayang jangan siar. Ni tengah-tengah semayang tu duduk dengar imam Fatihah. Ustaz Kazim datang. Tengah semayang dia tengok gambar. Apa yang saya nak, lepas semayang kita baca. Siarkan ayat Quran di situ. Imam baca, makmum ikut. Tak payah bangun, duduk di tempat masing-masing, lepas salam terus tengok kepada skrin. Imam baca innal ladzina kafaru, makmum ikut. Sawa'un alaihim, makmum ikut. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sebelum semayang satu helai, selepas zuhur satu helai, dua helai. Sebelum asar selai, selepas asar dua helai. Sampai subuh tuan-tuan boleh baca satu juzuk satu hari. Semua serentak. Tak ada lagi tahu. Tak ada lagi orang takut nak baca. Masing-masing tengok je. Yang tak lancar pun tunggu. Dia bukan baca pun, dia baca. Sekurang-kurangnya dia dengar, dia baca. Tuan-tuan, saya buat di sekolah saya. Tadi saya mulai tahun ini, saya tak buka yang tu dah. Pasal dia tua, mata tak nampak rabun. Saya belikan dia orang tadi Al-Quran 30 juzuk yang asing-asing. Satu juzuk. Pergi beli kat KL. Naik van pergi beli. Hari Isnin saya akan serahkan 30 juzuk. Satu hari bawa satu juzuk main surau. Zuhur sampai subuh. Habis satu juzuk simpan. Ambil pula juzuk yang kedua. Baca. Bagi seorang satu. Tuan-tuan, kita nak galakkan orang baca Quran. Simple sangat baca Quran. Sampai hari ni bila sebut Quran eksklusif. Engkau boleh lah, engkau dah mahir, engkau dah pandai, aku tak boleh. Tak. Saya buat tuan-tuan, apa dia? Baca Quran ramai-ramai. Bergema satu masjid.
Masuk 10 hari kita baca Al-Quran taranum. Cukup dengan Al-Fatihah kita baca taranum nahwan. Dapat bayati, dapat ijaz tuan-tuan ataupun nahwan, 3 bacaan Fatihah cukuplah sepanjang Ramadan ini. Ini cadangan saya pada tuan-tuan yang kedua. Saya tengok tuan-tuan yang datang malam ni orang muda-muda. Kalau boleh, yang mana kerja sendiri ke apa benda ke, ambil dah cuti. 10 malam yang terakhir kita i'tikaf. Yang mana rasa nak ambil cuti sebulan, i'tikaf di masjid. Dan masjid pun janganlah kasar sangat. Dia larang tidur ya. Larang tidur dalam masjid ya. Nak tidur di padang ya. Di padang kan tungau banyak pakcik. Biarlah ramai-ramai hidup. Semayang dalam masjid, tidur dalam masjid, habis makan di luar bersahur. Ustaz buat, saya dah buat 18 tahun di sekolah saya. Datang pukul 3.30, pukul 4 solat, habis solat jam 5 sahur. Habis sahur, subuh. Lepas subuh, baca Quran tadi. Lepas tu kuliah subuh, 10 minit. Jangan panjang. Berapa lama dah Ustaz buat? 18 tahun. Mula-mula saya buat 16 orang. Sekarang mencecah 400 orang. Paling-paling rendah 300 orang. 350. Sahur percuma. Bila semayang, 400. Bila sahur, dia naik 500. Tak tahu dari mana datang 100 tuan-tuan. Setiap malam tuan-tuan, agak-agak jumpa tak Lailatul Qadar. Jadi abang-abang yang dah pencen, pakat dengan Tok Imam, mari. Mula-mula kita bawa potluck datang. Masing-masing bawa siap makan. Sampai satu ketika, tak payah lagi bawa. Ada orang sponsor. Saya tahun pertama, 2, 3, 4, buat keluar duit sendiri untuk buat sahur. Masuk selepas itu sampai sekarang, tiap-tiap pagi orang hantar makanan untuk 500 orang makan. Bayangkan tuan-tuan, setiap pagi Qiyam mulai 400 sampai 500. Seronok tuan-tuan. Baca Quran berjamaah, makan berjamaah, tidur pun sekali. Ramai yang tidur dalam surau. Saat lagi pukul 4 bangun untuk semayang. Jadi tuan-tuan, saya bagi 3 aja simple contoh untuk kita boleh buat. Pertama, kita raikan anak kita. Bukan senang tuan-tuan nak bagi bertahan budak-budak ni dengan ceramah. Biar dia balik rumah main game. Tapi anak-anak tuan-tuan memilih ke surau, memilih ke masjid. Kita raikan mereka, kita ubah. Sebab ada orang yang pagi raya dia tak nak bagi duit raya. Dia tak suka budak-budak ni datang. Ada. Nak duit ke nak makan? Duit. Mak ambil. Bla 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 bla. Kesian budak-budak. Ada yang langsung tak buka pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Shh. Jangan jawab. Shh. Ada yang jawab. Assalamualaikum. Jawab. Dia buka pintu. Dia sanggup berlakon cacat. Supaya budak-budak ni lari. Takut. Lari sampai hujung tu. Bukan pakcik tu pagi tadi sihat ke kat masjid? Bila masa dia cacat, punya tak nak dengan budak-budak sampai sanggup berlakon jadi OKU. Jom kita buang benda tu. Dan tadi awal-awal saya sebut, bulan Ramadan adalah bulan yang paling baik untuk memulakan nafas yang segar tanpa bau-bau yang tidak menyenangkan. Mudah-mudahan kita boleh. Tak boleh berhenti terus, kita kurangkan. Mudah-mudahan Ramadan ini melatih kita. Jadi tuan-tuan, sekadar itu sahaja pertemuan kita pada malam ni, insya-Allah. Mudah-mudahan Ramadan kita diterima, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi saya ajarkan pada tuan-tuan 2 petua sahaja. Bila bersahur, air yang terakhir. Air yang terakhir, saya suka minum air suam. Okey, air suam. Ais batu jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dah ceramah 34 tahun.
Tadi pagi saya ceramah di Kuala Lumpur. Pagi tadi. Ustaz tu dari Jawi, wilayah Persekutuan. Dia kata, Ustaz ingat tak saya? Mana saya ingat. Saya dengar ceramah Ustaz waktu saya sekolah menengah Ustaz. Oh ya ke? Sekarang anak saya pun dah sekolah menengah Ustaz. Astaghfirullahalazim. Punya lama saya ceramah tuan-tuan. Saya pun tak ingat dah, ramai sangat. Jadi bulan Ramadan tetap saya ceramah berjam-jam. Jadi orang tanya saya, Ustaz, apa amalan Ustaz? Suara tak penat, tak letih. Last minuman sebelum kita habis sahur, baca li'ila fi Quraisy sampai habis. Itu petua nombor 1 untuk tuan-tuan rasa tak dahaga, rasa boleh maintain. Abang-abang sini yang gastrik, yang GERD, yang kencing manis, cuba amalkan. 1. Yang kedua, kok saya tak datang dah. Sebab selepas raya Idul Fitri, kita ada hari raya Idul Adha pula. Mana nak tahu saya ni dah tak datang ke, tak boleh ke, mati ke, mana nak tahu. Jadi sebelum saya mati ni, saya bagilah dulu ilmu. Hari apa, lupa, hari Rabu ke apa, saya lupa. Saya di Masjid Sultan Mizan di Putrajaya ada kursus pemantapan korban dan ISO untuk ibadah korban. Saya penceramah terakhir. Bagus, program dia bagus. Saya kata, tuan-tuan, kita yang terlibat dengan korban, nak tumbang lembu punya seksa, panggil abang Sado, pergi gusti dengan lembu. Ada yang kena tanduk lembu sampai mati. Ada yang sembelih lembu, tak mati-mati lembu. Lepas sembelih elok, dia tengok orang. Oh, ni parah ni tuan-tuan. Ada yang satu kampung, ada yang waktu disembelih, dijatuhkan lembu korban, dipijak, dihentak. Saya tak sempat jumpa dengan almarhum ayah saya. Sebab waktu dia meninggal, umur saya 8 bulan. Saya tak sempat. Ayah saya penternak lembu. Ayah saya penternak kerbau. Kalau dia nak sembelih lembu, dia nak sembelih kerbau, dia tak panggil orang lain. Dia seorang saya menumbang dan merebahkan kerbau dan lembu. Disebabkan dia mati muda, 36, saya pula umur 8 bulan, saya tak belajar, tak sempat. Abang-abang saya pun tak sempat. Waktu dia meninggal, abang saya 10 tahun, 8 tahun umur mereka. Tetapi yang sempat ilmu dengan dia, bapak saya ni, ada satu orang tua, anak murid dia dekat Sungkai. Bila abang saya kahwin tahun 89, saya ambil lembu daripada hamba Allah ni. Saya tengok dia pergi dekat lembu tu turun, lembu tu tidur. Dan dia sembelih. Sejak tu, saya tanya orang tua ni dalam hati saya, macam mana dia boleh buat bila dia baca tu, lembu tu duduk sendiri rebah. Mailah sembelih. Tak payah nak panggil ahli bomba, abang Gusti pergi rebah dah. Jadi abang-abang yang terlibat dengan kerja korban ke apa di sini, ambil dia. Petua saya ni, saya belajar daripada anak murid ayah saya, dia belajar dengan arwah ayah saya. Baik. Ni lembu. Ustaz tu kotak tisu. Tahu. Tak payah tanya pun tak apa. Ni lembu. Bila dia kita letak tepi tu, kita nak korban tahun ni, pertama kali kita buat di sini. Kita tambah elok-elok dengan dia. Okey, ambil sehelai daun. Tak kira lah nangka ke, daun cempedak ke, tak kira lah. Daun. Tuan-tuan baca surah Hud ayat 56. Baca, tengok pada lembu sambil tuan-tuan jentik daun tadi. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Tuan-tuan baca dia,
Benda tu pi dekat dia, baca kat telinga dia. Okey. Jentik pada daun, jangan jentik telinga lembu tu. Ambulans sampai tuan. Bukan dia selamatkan lembu, dia selamatkan tuan-tuan. Agak-agak tuan-tuan. Bertentang dengan dia, tuan-tuan baca. Tuan-tuan tengok. Saya buat dan saya ajar pada pelajar-pelajar saya, staf-staf saya yang sembelih korban. Di sekolah kami tak banyak sembelih korban, 28 ekor setahun. Jadi macam mana nak rebahkan dia? Inni tawakkaltu 'ala Allah, buat. Jadi insya-Allah tuan-tuan, dia turun pelan-pelan tuan-tuan main sembelih ya. Tapi kalau tuan-tuan tak yakin, peganglah juga, kenalah ikat juga, tambat tu kenalah. Cuma nak rebahkan dengan begitu mudah dan tidak perlu melawan. Dan yang terakhir ekstra. Ni petua ekstra. Kalau kita nak menghalau ular yang masuk dalam rumah, lagi simple. Ular duduk dalam rumah. Ambil bawang putih, potong nipis, letakkan di mulut dia. InsyaAllah. Entah. Yang mana faham? Tak faham sudah? Itulah satu cara memindahkan alam dengan cepat tuan-tuan. Jangan ikut. Sekali pergi buat, Ustaz Kazim kata letakkan bawang putih kat mulut ular. Elok lah tuan-tuan. Mati kita orang. Yang tu petua tak pakai tuan-tuan. Yang jangan pakai. Ambil petua yang kedua tadi tu. Dua petua yang pertama, yang ni saya amalkan. Petua ketiga tu merapu tuan-tuan. Saya ngusik tuan-tuan je. Terima kasih pada Ustaz. Terima kasih pada semua jawatankuasa. Terima kasih pada semua yang hadir. Saya datang sini 2017. Masjid tuan-tuan belum siap. 7 tahun yang lepas. Jadi kalau nak jemput balik, 7 tahun yang akan datang tuan-tuan. Baik, sekadar itu sahaja. Wallahu a'lam. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.